Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bagi tajuk reka bentuk mekanikal. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengenal pasti komponen mekanikal, menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih, menghasilkan lakaran 3 dimensi reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal dan seterusnya menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Dalam episod ini kita akan membincangkan maksud reka bentuk mekanikal, komponen yang terlibat dalam reka bentuk mekanikal serta fungsi setiap komponen dalam sistem mekanikal, berfokuskan kemahiran lakaran bagi reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan hasil analisis kesesuaian komponen yang dijalankan, dan turut akan dibincangkan mengenai penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran 3 dimensi. Seterusnya membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah sesuai. Sebelum kita pergi lebih lanjut, pelajar perlu faham takrif bagi reka bentuk mekanikal. Reka bentuk mekanikal adalah membina peranti baru. Dengan menggunakan sistem mekanikal bagi melakukan tugas yang dikehendaki. Kata kunci dia membina peranti baru dengan menggunakan sistem mekanikal bagi melakukan tugas yang dikehendaki. Untuk menghasilkan reka bentuk sistem yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal perlu digunakan secara berasingan ataupun secara gabungan. Sebelum kita nak mereka bentuk gadget mekanikal, pelajar kena tahu 11 komponen mekanikal yang ada dalam silibus ini. Yang pertama, kita ada gear, pautan, tuil, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongso, galas berbola, bindu dan akhir sekali rantai. Ini 11 komponen mekanikal yang kita akan belajar pada hari ini. Komponen mekanikal yang pertama, pautan. Kebiasaan sistem komponen mekanikal pautan ini digunakan pada penyidai kain. Yang mana kita lihat dekat sini, setiap komponen ini akan digerakkan secara bersama apabila salah satu komponen-komponen ini digerakkan. Contoh macam video di sebelah kanan ini. Apabila batang berwarna biru ini digerakkan secara automatik atau secara bersama, batang warna kuning dan warna merah ini digerakkan bersama. Sistem ini juga biasanya digunakan pada roda kereta api lama. Yang mana apabila satu roda ni bergerakkan, dilinkejkan, dipautkan dengan roda-roda yang kedua dan yang ketiga. Komponen mekanikal yang kedua adalah tuil atau tuas. Dalam komponen mekanikal tuil atau tuas ini, kita ada 3 kelas sistem tuil. Kita ada kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Dalam tiga kelas ini, kita ada komponen kecilnya yang terlibat adalah daya, fulcrum dan beban. Kelas pertama ini contoh digunakan sistem ini kepada pelayar, yang mana beban dia berada di hadapan, fulcrum di tengah dan daya untuk mengepit atau membukanya daripada daya manusia di bahagian hujung dia.
Kelas yang kedua, daya berada di kiri, beban berada di tengah dan fulcrum berada di sisi. Okey, sistem kelas ini digunakan pada peralatan kereta sorong, yang mana daya untuk mengangkat dia adalah di hujung, beban dia berada di tengah dan fulcrum dia berada di hadapan, di roda ini. Kelas ketiga, fulcrum berada di hujung, daya berada di tengah dan beban berada di hujung lagi satu. Okey, sistem ini digunakan pada peralatan stapler, yang mana beban berada di hujung, daya tekanan tu berada di tengah dan fulcrum berada di hujung lagi satu. Bagaimana cara kita untuk mengingat kelas bagi tuil? Okey, yang pertama sekali kita kena tuliskan, kena ingat FBD. F untuk fulcrum, B untuk beban, D untuk daya. Dari formula FBD ini, maka kita masukkan nilai 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 di sini membawa maksud kelas dia. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian daripada sini, apabila fulcrum F untuk fulcrum ini berada di tengah. Okey, beban berada di sebelah kiri, daya sebelah kanan. Sama ada daya sebelah kanan ataupun daya sebelah kiri, beban sebelah kanan atau beban sebelah kiri. So, benda ni mesti bertentangan. Jadi, fulcrum di tengah, so kita simbolkan dengan F dekat atas. Okey, bila B, lepas F, B, beban. Beban berada di tengah sini. Okey, untuk kelas kedua, beban berada di tengah. Okey, kiri dengan kanan dia terdiri daripada fulcrum dan daya. Untuk kelas ketiga, daya. Daya pula berada di tengah. Kiri dan kanan dia fulcrum ataupun beban. Okey, beban boleh berada di kanan atau di kiri. Kalau beban berada di kiri, fulcrum ni mesti ada di kanan. So, daya di tengah-tengah. Okey, so ini cara untuk pelajar menghafal atau mengingat kelas-kelas bagi komponen mechanical tuil atau tuas. Okey, contoh peralatan yang menggunakan sistem mechanical ini adalah gunting, spana, kita ada pembuka penutup botol, okey, kita ada tombol pintu, pembuka tin, pengepit makanan dan penembuk kertas. Okey, di sini ditunjukkan contoh bagaimana sistem tuas atau tuil ini berfungsi. Okey, di sini ada dia punya daya, ini hijau ini beban, dan segitiga ini adalah fulcrum. The fulcrum is in the middle and the force is on one side and the load is on the opposite end, much like this seesaw. Other examples include scissors. Here's the force, the fulcrum, and the load, and pliers. Second class levers have the load between the force and the fulcrum. For example, berada di with this hadapan, wheelbarrow, here's the beban force, berada di tengah, the fulcrum, daya and the berada load. di hujung. A nutcracker is an example. Okey, digunakan juga untuk pengepit buah dan A third stapler. class lever has the fulcrum on one end, the force Untuk in the middle, fulcrum and the load on the other kelas end. ketiga, For example, with this hockey stick, untuk tuil kelas ketiga biasa this digunakan rake is a pada third class lever, pencakar tangan. and a hammer. Okey, Here's the fulcrum, hammer, the force, dan yang awal tadi and the adalah stick hoki. Okey, komponen mekanikal yang seterusnya adalah takal. Okey, sistem takal ini adalah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Ganda ini pemegang dia, dan di bahagian tengah ini ada satu roda. Okey, beban menjadi ringan dan mudah diangkat.
apabila menggunakan sistem ini. Sistem ini digunakan oleh nelayan untuk menarik kad. Yang kedua digunakan pada bidang rekreasi, digunakan untuk flying fox, dan pada bidang pembinaan untuk mengangkat atau menurunkan barang yang berat. Komponen yang seterusnya, tali sawat ataupun batting. Tali sawat ini banyak digunakan dalam industri pemesenan dan motosikal berkuasa besar. Pemesenan biasanya untuk memutarkan mesin-mesin tersebut. Mengapakah agaknya tali sawat menjadi pilihan berbanding rantai? Yang pertamanya adalah sebabnya kosnya yang rendah, lebih senyap, tidak berkarat, mengelakkan pencemaran alam sekitar, tidak memerlukan minyak sebagai pelincir. Dan tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu, iaitu yang digerakkan oleh mesin atau motor, dengan takal dipacu. Apa yang dimaksud dengan takal pemacu dengan takal dipacu? Takal memacu maksud tu yang disambungkan kepada motor atau mesin. Takal yang dipacu disambungkan dengan komponen yang hendak dipusing. So di sini sistem tali sawat digunakan pada motor, yang mana enjin bagi motor ini akan menggerakkan takal yang memacu. Apabila kita sambungkan dengan takal yang dipacu menggunakan tali sawat, secara tak langsung roda ini akan berpusing. Di sini tali sawat digunakan untuk menggerakkan enjin. Komponen mechanical seterusnya, kita ada aci sesondol ataupun camshaft, yang mana ia digunakan untuk membuka dan menutup injak valve, dan aci engkol crankshaft digunakan untuk menukarkan gerakan linear piston kepada gerakan berputar. Ia juga adalah sebagai penghantar kuasa kepada kotak enjin. Aci sesondol dan aci engkol biasanya digunakan secara gabungan. Video di sini menunjukkan bagaimana aci sesondol atau camshaft dan aci engkol digunakan dalam sistem enjin. Today, the internal Apabila aci combustion engine sesondol is used in berputar motorcycles, untuk automobiles, membuka dan boats, menutup trucks, injak, aircraft, ini injak ke ships, atas ni, heavy-duty machinery, piston and akan power beri generators. tekanan dan A bergerak ke four-stroke atas engine is an dan internal bawah. combustion engine in which Dan the secara piston tak completes langsung dia four separate akan strokes: memutarkan intake, aci compression, engkol. power, and exhaust during two Dan separate kuasa ini akan revolutions of the engine's dihantarkan ke crankshaft kotak in one enjin. single thermodynamic cycle. Let's So take yang a atas ini aci sesondol, yang bawah ini adalah aci engkol. Komponen seterusnya adalah gelonsor. Gelonsor ini biasanya digunakan pada monopod untuk memanjang atau memendekkan monopod tersebut, ataupun digunakan untuk aerial radio atau aerial remote control, untuk kereta controller, dan boleh juga digunakan untuk pintu sliding door. Seterusnya kita ada galas berbola atau bearing, yang mana fungsi dia adalah untuk mengurangkan daya geseran apabila kita berpusing, memutar. Seterusnya kita ada bindu atau cang. Bindu dan cang ni berada di hadapan cordless screwdriver ini. Fungsi dia adalah untuk memegang mata gerudi atau mata pemutar skru dengan kuat. Ini fungsi bindu.
Untuk fungsi rantai, fungsi rantai ni sama juga macam fungsi belting tu tadi untuk memindahkan kuasa. Okey, tetapi rantai ni dibuat daripada besi ataupun aluminium, manakala belting itu tadi dibuat daripada getah. And then kita ada gear. Untuk gear ni kita ada macam-macam jenis. Kita ada gear serong. Kita ada gear meter. Kita ada gear serong pilin. So kalau kita perhatikan apakah perbezaan antara gear serong dan gear meter? Kalau gear serong pilin kita tahu dia punya mata. Mata gear dia berbentuk serong. Manakala gear meter dengan gear serong, mata dia adalah berbentuk lurus. Dan bilangan gigi tidak sama. Bilangan gigi sama atau tidak, dan sudutnya adalah bukan 90. Maksud dia sudut untuk gear 1 dengan gear yang kedua bukan 90 darjah. Manakala untuk gear meter, bilangan gigi dia mesti sama, gear 1 dan gear 2, bilangan gigi dia mesti sama, dan sudut cantuman ni mesti bersudut 90 darjah. Untuk gear yang seterusnya, kita ada gear taji, gear helix dan gear tulang hering. Untuk gear taji, mata dia berbentuk lurus. Gear helix, mata dia berbentuk serong. Gear tulang hering, mata dia ada dua arah kat sini. 2 kali serong kat sini. Gear rak dan pinan. Gear dalam. Gear belitan. Gear rak dan pinan, fungsi dia untuk menukarkan gerakan liner kepada gerakan berputar. Dia bergerak ini, bahagian liner rak dia akan bergerak, dia akan stay. Atau mata pinan ini akan berputar berdasarkan atas track untuk rak ni tadi. Untuk gear dalam, yang mana kita ada track di bahagian luar, and then bahagian dalam kita ada gear yang lain untuk menggerakkan dia. And then gear belitan, dia punya track dia berbentuk belitan dekat sini. And then kita ada gear taji dekat sini. Dalam sistem mechanical pada produk, gabungan komponen mechanical yang mempunyai fungsi pelbagai terdapat dalam sebuah produk. Input ini akan menggerakkan keseluruhan sistem mechanical untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Maksud dia dalam sistem mechanical pada satu produk, kita ada input, kita ada proses dan kita ada output. Input ni maksud dia di mana kita memberi daya kepada komponen mechanical tersebut. Bahagian proses komponen mechanical tersebut menjalankan proses dia, dan bahagian output hasil daripada proses yang dihasilkan oleh komponen mechanical itu sendiri. Ini sistem mechanical bagi produk basikal. Kat sini kita boleh lihat macam-macam contoh sistem mechanical yang terlibat. Sebagai contoh, pengayuh pedal ataupun lengan engkol, crank arm, akan memberi input kepada piring engkol ini. Dari piring engkol ini, prosesnya menggunakan sistem rantai, komponen rantai. Komponen rantai ini akan menghantarkan kuasa atau menghantarkan tenaga kepada apa yang dinamakan sebagai kaset atau gigi gear di bahagian belakang ini. Dan gigi gear di bahagian belakang ni akan menghantar kuasa ke tayar belakang dan tayar belakang ini akan bergerak.
Ini contoh sistem mekanikal yang ada pada produk basikal. Okey, di sini seperti yang saya terangkan tadi, bahagian input pedal dan engkol, bahagian proses gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. Maka berlaku pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal. Ini bahagian prosesnya. Okey, manakala bahagian output tayar belakang berpusing dan menggerakkan basikal, gegelas pada tayar membantu mengurangkan daya geseran. Okey, untuk contoh yang kedua pada monopod. Okey, monopod ini kita menggunakan komponen mechanical gelonso. Okey, dalam monopod ini, sistem mekanikal dia, input adalah gelonso yang terdapat pada bahagian batang dan pautan pada bahagian pemegang. Okey, pada bahagian proses, gelonso pada bahagian batang monopod boleh digerakkan, turun dan naik untuk dipanjangkan. Bahagian tersebut berpaut antara satu sama lain dan bahagian pemegang telefon diletakkan. Okey, dan outputnya, batang monopod boleh bergerak ke atas dan ke bawah, dipendek atau dipanjangkan. Bahagian pautan pemegang telefon, bahagian pautan ini pun boleh dibesarkan atau dipanjangkan ataupun dipendekkan. Gelonso mengurangkan geseran pergerakan dua bahagian rod yang mempunyai dua saiz. Okey, di sini ada beberapa contoh gadget yang menggunakan komponen sistem mechanical. Okey, kita ada monopod menggunakan sistem menggunakan komponen mechanical pautan, pisau menggunakan komponen mechanical gelonso, gunting, contoh komponen mechanical yang menggunakan gunting adalah contoh gadget yang menggunakan komponen mechanical tuas, pembuka botol, gadget yang menggunakan komponen mechanical twill ataupun tuas. Okey, untuk tugasan pelajar, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, pelajar telah kenal pasti 11 komponen mekanikal dan bagaimana sistem mekanikal itu berfungsi. Untuk tugasan pada hari ini, pelajar dikehendaki membina satu lakaran bagi reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal. Apa-apa gadget. Okey. Daripada lakaran yang dihasilkan, pelajar dikehendaki membinakan model separa berfungsi atau berfungsi penuh bagi menunjukkan fungsi sistem mekanikal tersebut. Yang ketiga, pelajar perlu menghasilkan video persembahan bagi menerangkan komponen mekanikal yang digunakan pada gadget tersebut dan bagaimana sistem mekanikal itu berfungsi. Okey, saya rasa setakat ini saja. Selamat mencuba.